TV KPM. Aduh, penatnya baru balik daripada pasar. Membeli barang. Apalah yang saya beli ni? Yeay, akak dah balik dah. Akak beli apa tadi? Orang dah lapar lah ni, Kak. Bila akak nak masak ni? Dia akak ni lapar. Apa ya? Okey, kita tengok apa akak beli ni. Okey. Oh, wow. Tengok. Okey. Banyak. yang ni best ni. Okey, banyak barang akak beli. Nanti kita masak sama ya, Man. Oi, tak sabar je kenyang lah perut saya nanti. Tapi peliklah, Kak. Barang-barang yang akak beli ni, ada yang letak dalam botol. Ada yang dalam tin. Ada beza ke tin dengan botol ni, Kak? Aiman nak tahu? Nak? Mestilah ada bezanya. Kalau nak tahu, jom kita belajar. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Khas Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pengawitan makanan. Bagi mengajar kita topik kita pada hari ini, kita nak bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Syamsuzana binti Samsudin. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga bersama dengan kita juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati bin Mat Din. Apa khabar, Cikgu? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan Cikgu, apakah topik pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih kepada Aiman. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, hari ini topik pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai pengawetan makanan dalam mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar untuk pendidikan khas tingkatan 4. Okey. Boleh kita teruskan, Cikgu? Boleh. Okey, seterusnya saya terangkan sedikit mengenai standard pembelajaran ataupun apa yang kita akan pelajari dalam topik ini. Okey, kita ada 3 subtopik dia lah. Okey, untuk yang pertama, okey, kita akan dapat apa itu makanan yang melalui proses pengetinan dan juga pembotolan. Yang kedua, kita akan dapat macam mana proses pengawetan makanan secara pengetinan dan juga pembotolan. Dan yang ketiga, kepentingan pengawetan makanan. Okey. Pengawetan makanan. Di sini saya terangkan maksud pengawetan makanan iaitu tajuk besar kita, topik kita. Pengawetan makanan ialah satu kaedah pemprosesan makanan. Kaedah ini mampu untuk menghalang atau memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Pertumbuhan mikroorganisma. Terbelit lidah saya, Cikgu. Apa maksudnya tu? Okey. Pertumbuhan maksudnya perkembangan lah kan. Okey, mikroorganisma. Apa tu mikroorganisma? Okey, murid-murid, mikroorganisma ni ialah organisma yang sangat kecil, sangat halus, tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Jadi nak kena tengok dengan apa tu, Aiman? Dengan mikroskop. Pandai Aiman. Okey, mikroorganisma ni hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Ya. Okey, kan, sebab itulah sekarang Aiman, cikgu sentuh sikit dekat tapak tangan kita ni pun kan, banyak ni mikroorganisma kita tak nampak. Kita je tak nampak. Sebab itulah sekarang ni kita selalu kena basuh tangan. Basuh tangan. Kan nak musim sekarang kan, kena jaga SOP, selalu cuci tangan murid-murid. Okey. Seterusnya, okey. Cikgu nak tunjuk contoh makanan yang boleh ditinkan. Kan. Okey, Aiman tengok situ, dekat situ. Ya. Kan. Okey, itu tin. Okey, tin apa tu, Aiman?
Ini tin cendawan butang, cikgu. Cendawan butang. Aiman suka tak makan cendawan butang? Ui, saya suka, cikgu. Ini kalau sarapan pagi sedap betul, cikgu. Kan berkhasiat lagi, betul tak? Okey. Terima kasih Aiman. Tak balik Okey, baik. Okey. Ini cendawan butang, salah satu contoh makanan yang boleh kita tinkan. Okey. Dekat depan Aiman tu juga ada beberapa makanan yang cikgu letak di situ. Boleh tak Aiman Boleh, cikgu? Sebut satu-satu apa yang ada di situ? Yang pertama sekali, cikgu, kita ada buah nanas. Okey. Wow, sedap ni. Okey. Makan ataupun buah air. Dan kita betul. ada juga buah jagung. Okey. Dan seterusnya kita ada cili. Okey. Dan seterusnya kita ada tomato. Okey, bagus Aiman. Terima kasih kerana sebutkan satu persatu tadi. Okey, sekarang kita sentuh dulu pasal makanan yang boleh ditinkan. Okey. Aiman selalu ke pasar raya tak? Selalu juga Kan? ikut mak pergi pasar raya. Kan, membeli apa-apa, selalunya pergi ke pasar mencari makanan ke apa kan, bahan-bahan di barang-barang di dapur. Okey. Boleh tak bagi tahu cikgu yang mana satu yang biasa kita jumpa makanan tu ditinkan antara nanas, jagung, lada merah dengan tomato. Saya punya favourite lah, cikgu. Yang mana iaitu tu? nanas. Betul Aiman. Okey. Jadi contoh makanan yang boleh ditinkan, okey, di sini cikgu tunjuk sebenarnya banyak lagi Okey, ada nanas dan juga jagung. Kan? Betul. Jagung dalam tin biasanya kita buat menu apa tu Aiman? Apa balik? Apa balik pandai. Kalau waktu cuaca panas? Waktu cuaca panas kita buat jus jagung. Pandai Aiman. Kan. Okey, jadi itulah antara makanan yang boleh ditinkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Okey, apa lagi? Okey. Contoh makanan yang boleh dibotolkan. Okey. Aiman, tadi Aiman dah sebut satu-satu kan? Okey, ada nanas, jagung, lada merah dan tomato. Dekat sini cikgu nak tanya, okey, yang mana makanan yang boleh dibotolkan? Kalau makan cekodok petang-petang, cikgu, kita kena ada sos cili lah, cikgu. Betul. Jadi antara makanan yang boleh dibotolkan ialah lada merah dan juga tomato. Okey. Lada merah buat sos cili, tomato buat sos Tomato. bagus Aiman. Okey. Jadi seterusnya cikgu nak uji Aiman. Baik, cikgu. Betul. Aiman betul-betul dah faham atau tidak dengan subtopik yang ini? Boleh? Boleh, Okey. cikgu. Tengok situ Aiman. Ada apa kat sebelah Aiman tu? Wow, ni ada permainan. Jom permainan apa? main dam awet. Pernah main tak? Tak pernah lagi, cikgu. Okey. Di sini cikgu tunjuk. Cikgu ada dadu. Tapi dadu cikgu ni istimewa sikit. Okey. Okey, dia ada Satu. dua, tiga. Tiga. Okey, satu lagi. 2 dan 3 saja. Okey. Sebabnya cikgu bagi peluang untuk 3 kali saja baling. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, sekarang permainan dia macam ni Aiman. Okey. Aiman baling dadu ni. Okey, kemudian gerakkan buah mata Aiman tu ikut berapa bilangannya. Tengok kena dekat mana, gambar mana, dan Aiman cuba jawab, cuba teka makanan tu apa yang sesuai prosesnya, pengetinan ataupun pembotolan. Boleh? Boleh, cikgu. Faham Aiman Faham, cikgu. Faham, bagus. Okey, sekarang kita mula. Okey, baik. Okey. Ya. Okey. Cikgu. 3. Saya dapat nombor 3. Ya, betul. 3. Okey. Boleh saya gerakkan, cikgu? Boleh. Okey, sekarang Baiklah. Aiman gerakkan. Daripada petak mula, Okey, 1, 1. 2 dan juga 3. Okey, cikgu. dekat situ dulu. Okey, bagus Aiman. Okey, Okey. buah apa? Buah apa tu Aiman? Ini tadi rasa macam kita dah tunjuk, cikgu, iaitu sayur tomato, iaitu buah Okey, tomato, buah cikgu. tomato. Okey. Jadi, apakah proses yang apakah cara sesuai pengetinan ataupun pembotolan untuk tomato? Kalau dekat rumah saya, cikgu, biasanya kalau tomato ni dia akan jadi sos tomato. Bagus. Kalau sos tomato dalam bentuk tin ataupun botol? Dalam bentuk botol, cikgu. Bagus Aiman. Yeay. Okey, Aiman. Okey. Alright. Okey, lagi sekali kan kita kata ada 3 kali balingan. Tapi cikgu, Okey, ya. saya jawab betul tadi. Ada ganjaran ke untuk saya? Ya, betul. Ada ganjaran untuk Aiman kan. Okey. Aiman boleh ambil dalam kotak tu. Okey, baik. Baiklah, cikgu. Ni nak tampal kat mana, cikgu? Okey. Okey, baiklah. Boleh. Okey, tampal Saya dekat tampal. carta ganjaran tu. Carta ganjaran. Okey, di sini boleh, cikgu? Di situ di skor tu. Boleh. skor. Dapat 1 star. Baik, cikgu. Dan seterusnya? Dan seterusnya. Okey. Boleh buat balingan lagi sekali. Balingan sekali lagi. Ha. Ya. Saya dapat nombor 1. 1. Okey, gerakkan.
Baik, kita gerakkan cikgu. Nombor 1. Okey, betul. Okey. Ada tak gambar? Alamak, tak ada gambar lah cikgu. Gambar. Okey, kita baling lagi sekali. Baling sekali lagi. Last sekali. Last, Last. Ya. 2. Okey. 1 dan juga 2. Alamak, tak kena jugalah cikgu. Okey, tak apa. Okey. Tapi, cikgu sebab dah baling 3 kali kan, tapi tak ada juga gambar, tak apa. Cikgu nak uji kan. Ya. Kan cikgu tahu Aiman ni budak bijak. Okey. Cuba tengok gambar kelima tu. Kan? Okey, gambar apa tu? Gambar jagung cikgu. Okey, jagung. Jadi pengetinan ke pembotolan? Biasa kalau saya tengok orang buat apam balik cikgu, daripada dalam tin. Pandai. Bagus Aiman. Okey. Okey, Right. tengok gambar yang ketujuh. Gambar apa tu? Gambar cili cikgu. Okey, gambar cili. Okey, jadi pengetinan atau pembotolan? Yang ini sudah semestinya botol. Sebab sos cili. Betul cikgu? Betul Aiman. Okey, last sekali tolong. Cikgu, Okey. kita nak berehat seketika. Okey. Dan seronok kita dapat main. Dan murid-murid di rumah sana pun boleh juga join kita main permainan ini. Tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Cikgu, kita nak tahu juga macam mana kita nak proses dalam botol dan juga dalam tin ni. Mungkin cikgu boleh terangkan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih kepada Aiman. Kan, jadi mesti kita nak tahu kan, pengawetan makanan ada terpecah kepada berapa Aiman? 2 cikgu. Okey, 2 tadi kaedah pengawetan kita ada pengetinan dan juga pembotolan. Okey, tadi soalan Aiman, macam mana proses pengetinan dan juga macam mana proses pembotolan. Okey. Nampak tak ada carta kiri kanan Aiman tu? Ada cikgu? Okey, yang carta yang sebelah situ pasal apa tu Aiman? Pasal proses pengetinan. Okey, proses pengetinan. Okey kan. Di situ dah susun ikut langkah-langkah dia carta alih tu. Ada berapa keping gambar tu? Ada 4 cikgu. Ada 4 Jadi ada 4 langkah besar dia lah kan untuk proses pengetinan. Okey, Aiman tengok gambar yang pertama. Okey, tu makanan yang sudah diproses, okey, dimasukkan ke dalam tin terlebih dahulu. Okey, kemudian makanan tu akan dicampurkan dengan larutan garam ataupun gula di dalam tin. Ikut kesesuaian makanan Aiman kan? Ya, cikgu. Contoh kalau makanan tu buah nanas. Jadi apa yang sesuai larutannya? Dia kena bawa gula lah cikgu. Ya, betul. Baru manis. Okey. Kalau untuk makanan tu ialah untuk proses ikan sardin. Ikan yang sesuai larutan garam atau gula? Garam cikgu. Ya, betul. Jadi tengok kepada makanan tersebut. Baik. Okey, langkah yang kedua, okey, setelah dimasukkan makanan itu ke dalam tin, okey, makanan akan dipanaskan dengan pada suhu 121 darjah Celsius. Wow. Panas tak Aiman? Panas cikgu. Okey, Aiman tahu takat mendidih air berapa Mendidih air darjah? 100 cikgu. 100 darjah Celsius. Maksudnya ini lagi panas daripada air mendidih 121 darjah Celsius. Okey, makanan ni akan dipanaskan selama 20 minit. Okey, seterusnya, kemudian tin tersebut akan ditutup. Yang langkah kedua tadi belum ditutup lagi. Ini ditutup dan dipatri dalam keadaan kedap udara. Kenapa mesti kedap udara? Alamak, boleh jadi dalam udara tu ada kuman cikgu. Betul, ada mikroorganisma kan? Okey, tujuan dia betul Aiman adalah untuk menghalang mikroorganisma dalam udara merosakkan makanan yang telah diproses. Itu tujuan dia. Kan macam kita beli makanan, kita akan tutup, beli biskut ke, simpan dalam bekas kedap udara kan? Sebab tak nak bagi biskut tu masuk angin. Betul, nanti makannya rasa lemau. Betul Aiman. Okey, langkah seterusnya, tin tadi akan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk membunuh semua mikroorganisma. Okey, dan
barulah tin tu dilabelkan dan disimpan dan seterusnya dipasarkanlah. Itu langkah proses pengetinan. Okey. Baik Dapat. cikgu, ini kita dapat melihat proses pengetinan juga. Ya, proses pengetinan. Ini sebenarnya. Itu Dan langkah. bagaimana pula proses pembotolan cikgu? Okey, Aiman tengok yang di sebelah ni pula proses pembotolan. Macam mana kaedah proses pembotolan? Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, makanan tersebut akan dibasuhlah. Yang nak disediakan akan dibasuh terlebih dahulu. Okey, kemudian makanan akan dimasaklah mengikut apa jenis produk makanan tu kan. Contoh nak buat sos tomato ke, sos cili ke kan. Okey. Seterusnya, makanan akan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mengeluarkan udara. Okey, Aiman boleh tengok ada dalam gambar tu kan. Okey, direndam dalam air dalam suhu yang sangat tinggi. Okey. Kemudian dah selesai langkah tersebut, barulah botol tu dipatrikan, ditutup dengan ketat, akan dipatrikan dengan cepat-cepat untuk elakkan udara untuk menjadikannya kedap udara. Kan kedap udara. Okey, sama juga konsep dia, tak nak bagi udara masuk kan, sebab nanti mikroorganisma ada. Okey, langkah seterusnya, botol tersebut akan dipanaskan sekali lagi untuk membunuh mikroorganisma. Maksudnya 2 kali. Kan tadi dipanaskan, dia punya botol tak tutup lagi Aiman, masih langkah ketiga. Langkah kelima, dipanaskan lagi sekali tapi botolnya dah dipatri, dah ditutup dengan penutup. Okey. Dan lepas tu barulah botol makanan tu dibiarkan sejuk terlebih dulu, kemudian dilabelkan, sama juga disimpan, seterusnya dipasarkan. Itulah proses pembotolan. Patutlah boleh tahan lama cikgu kan? Ya, betul. Baik. Okay. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Boleh. Okey, seterusnya Aiman. Ya cikgu. Okey, cikgu nak uji Aiman untuk aktiviti pengukuhan Aiman. Okey, Aiman faham ke tak faham ni? Kan cikgu dah terangkan satu-satu. Okey. Cikgu buka ni, cikgu nak Aiman susun mengikut langkah-langkah dia. Boleh Aiman? Boleh cikgu. Boleh ni kan. Okey. Yalah, ini first time lah cikgu. Sebab selama ni saya beli dekat kedai yang dah siap je. Kan. Rupanya ni proses. Sekarang untuk Aiman mengetinkan. Jadi Aiman dah tahu apa langkah dia kan. Okey, jadi sekarang cikgu nak uji Aiman. Baik, Aiman susun balik ni langkah-langkah proses pengetinan ikut susunan yang betul. Baiklah, Boleh? cikgu. Okey. Jadi murid-murid di rumah pun boleh bantu saya lah juga untuk kita nak susun dari manalah proses yang pertama ni. Baik, cikgu. Boleh saya mulakan? Boleh. Untuk yang pertama ni cikgu, makanan yang sudah diproses dimasukkan ke dalam tin, makan dicampurkan dengan larutan garam ataupun gula di dalam tin. Okey, ini yang pertama cikgu. Okey, Aiman selesaikan dulu, nanti cikgu semak. Okey, Aiman buat dulu. Okey, tengok. Dan yang kedua, makanan dipanaskan pada suhu 121 darjah Celsius. Betul ke jawapan saya ni? Baik. Dan yang ketiga, barulah tin tersebut ditutup dan dipatri dalam keadaan kedap udara. Baik, ni yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, barulah tin dipanaskan dan dilabelkan. Okey, cikgu. Betul ke jawapan saya ni, cikgu? Okey, terima kasih Aiman. Susunkan. Okey, tapi Aiman nanti dulu. Nanti dulu. Okey. Sebab ada satu Ada lagi. satu lagi? Cikgu nak uji. Boleh? Boleh, cikgu. Kan, maksudnya kalau dalam peperiksaan ada 2 soalan. Tadi soalan pertama. Ini soalan kedua pula. Okey, proses pembotolan. Sama juga. Cikgu nak suruh Aiman susun langkah-langkah dia. Sebab itulah mak kita selalu marah, cikgu. Kalau botol tak ditutup dengan baik, nanti udara boleh udara boleh masuk. Kan, lepas tu mikroorganisma akan ada dalam tu dan menyebabkan makanan tu cepatlah rosak. Cepat rosak. Okey. Okey. Baik, cikgu. Jadi murid-murid dekat rumah pun boleh sama-sama untuk kita buat latihan ini supaya apa? Mereka dapat faham apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi. Baik, cikgu, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, Aiman tolong susun proses pembotolan. Tadi rasa macam dah ingat. Alah, manalah satu ni kan? Okey, baik. Saya dah jumpa jawapannya. Yang pertama sekali, sudah semestinya macam cikgu cakap tadi, kita kena basuh dulu, kan? Okey, yang pertama. Dan yang keduanya, apa yang kita kena buat adalah kita kena masukkan makanan dimasak dan dimasukkan ke dalam botol.
Ini yang kedua. Okey. Baik, betul ke tak ni kan? Dan yang ketiga, makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Okey. Dan yang keempat, botol dipatri dengan segera. Okey. Baiklah. Dan yang kelima, yang mana? botol tersebut dipanaskan sekali lagi. Okey. Dan yang terakhir, botol makan tersebut dilabelkan. Betul ke ni cikgu jawapan saya cikgu? Okey, tak apa. Kita semak nanti sama. Okey, terima kasih Aiman. Dapat jawab. Cikgu baru terangkan, lepas tu cikgu uji dia dengan 2 soalan serentak. Nampak dia boleh selesaikan murid? Okey, murid-murid kat sana pun sama juga. Boleh juga buat ni kan. Okey, tengok. Proses pengetinan. Okey, cikgu semak Okey, yang pertama, Aiman susun makanan diproses, dimasukkan ke dalam tin. Kemudian diisi dengan larutan garam ataupun gula. Okey. Betul Aiman langkah pertama. Okey, bagus Aiman. Okey. Yang kedua, makanan dipanaskan dengan suhu yang tinggi selama 20 minit. Okey. Betul juga Aiman. Bagus Aiman. Good. Okey, yang ketiga. Okey, kemudian tin tersebut ditutup dan dipatri dalam keadaan kedap udara. Tujuan dia untuk apa Aiman? Untuk mengelakkan pada udara masuk, cikgu. Betul. Okey. Seterusnya, yang keempat, Aiman susun tin dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk membunuh semua mikroorganisma. Barulah kita labelkan dan disimpan untuk dipasarkan. Jadi untuk proses pengetinan ni, Aiman betul semua susun langkah tu. Bagus Aiman. Terima kasih cikgu, dan saya rasa murid kat rumah pun betul semua tu kan? Ya, betul. Baiklah, terus cikgu. Cikgu semak pula yang proses pembotolan. Okey. Ada berapa langkah proses pembotolan? Ada 6 cikgu. Okey, kita semak satu-satu. Yang pertama, makanan disediakan dan dibasuh sehingga bersih. Betul kan, apa-apa nak buat kerja mestilah kita basuh dulu, bersih. Yang kedua, Aiman susun makanan dimasak dan dimasukkan ke dalam botol. Betul juga yang tu. Okey. Yang ketiga, pun betul langkahnya, makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mengeluarkan udara. Kemudian yang keempat, Aiman susun gambar botol tu dipatrikan dengan segera untuk menjadikannya kedap udara. Okey, langkah yang kelima. Pun betul Aiman susun. Bagus Aiman. Okey, botol tersebut dipanaskan sekali lagi untuk membunuh mikroorganisma. Okey, yang keenam, botol tersebut disejukkan, barulah kita label dan disimpan untuk dipasarkan. Jadi ke-6 susunan tersebut semua betul. Berapa markah untuk saya cikgu? Ada ke ganjaran untuk saya? Cikgu bagi 10/10. Okey, mestilah ada ganjaran. Cuba tengok dalam kotak tu. Baik cikgu. Aiman pilih yang mana Aiman nak? Ada bintang lah cikgu. Ada bintang. Bintang merah. Okey. Okey, Aiman lekat dekat carta ganjaran. Saya lekatkan kat carta ganjaran. Sebab Aiman dapat menyatakan proses pengetinan makanan. Baiklah, saya rasa murid-murid kat rumah pun dapat menjawab dengan baik soalan cikgu berikan sebentar tadi. Saya dapat 1 bintang tau. Tapi sementara tu banyak lagi yang akan cikgu kongsikan kepada kita tentang topik kita pada hari ini. Tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran pendidikan khas sains sosial dan alam sekitar tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan pengawetan makanan. Baik, untuk segmen kali ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, yang pertama tadi kita dah belajar pasal pengenalan pengawetan makanan. Ada 2, pengetinan dan juga pembotolan. Seterusnya proses, macam mana proses pengetinan, macam mana proses pembotolan. Okey, untuk ini kali yang ketiga, okey, kita masuk kepada topik. Okey.
kepentingan pengawetan makanan. Kan? Kita buat pengawetan makanan ni, kan, tujuan dia untuk apa? Kan? Apa kepentingannya kita membuat pengawetan makanan? Okey. Aiman, kat sebelah Aiman tu nampak tak ada carta? Ada pokok. Ada pokok kan, ada peterminda di situ, bentuk pokok. Ada buah apple kat situ. Okey. Okey, kepentingan pengawetan makanan. Okey. Cikgu bacakan, cikgu terangkan. Okey, yang pertama, kenapa ada pengawetan makanan? Tujuan dia untuk supaya makanan tu mudah disimpan. Betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Kan? Sebabnya ada yang dalam tin, ada yang dalam botol. Jadi kita buat penyimpanan pun senang. Kan? Tak ada terdedah macam tu saja. Seterusnya, bila dah senang nak disimpan, kan, mestilah makanan tu tahan lebih lama. Kan, tahan lebihlah lama. Okey. Seterusnya, untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Kita buat pengawetan makanan, tujuan dia untuk supaya makanan tu tahan lebih lama. Kerana apa? Untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Bila bakteria tu tak membiak, jadi makanan tu lagi tahan lebihlah lama. Makanan tu pun tidak cepat rosak. Okey. Seterusnya, dapat merasai makanan dari negara lain. Kan? Betul tak? Betul, cikgu. Contohnya makanan apa yang daripada negara luar. Contoh mushroom soup. Betul kan? Okey. Jadi kalau tak ada dah pengawetan makanan ni, nak negara daripada yang jauh, mengambil masa yang lama, kan, nanti makanan tu akan cepat rosak. Bila ada pengawetan makanan, kan, dapatlah kita merasai makanan dari negara yang lain. Okey. Seterusnya, memudahkan penghantaran makanan. Bila senang disimpan, diletak dalam botol-botol ataupun tin, kaedah penghantaran makanan tu pun menjadi sangat cepat, mudahlah, kan. Okey. Seterusnya, mengurangkan pembaziran makanan. Kan, betul tak? Bila dah ada tempat nak simpan, kan, dalam botol, dah siap guna, contoh sos tomato, kan. Dah disediakan dalam botol, senang disimpan. Takkanlah kita nak guna sos tomato sampai habis. Mestilah kita guna sikit-sikit, kan. Dah siap, dah guna, simpan balik. Jadi mengurangkan pembaziran makanan. Itulah antara kepentingan pengawetan makanan. Sebenarnya banyak lagi. Cuma cikgu ringkaskan dalam 6 yang fokus yang utama yang ini. Okey, cikgu. Maknanya banyaklah kepentingan ni, cikgu. Betul. Dalam kita buat botol dan juga tin ni, cikgu, ya? Betul. Kan. Tapi Aiman kena faham juga sebenarnya pengawetan makanan ni ada banyak kaedah pengawetan makanan. Cumanya untuk hari ini cikgu sentuh pasal pengentinan dan juga pembotolan. Okey, baik, cikgu. Untuk seterusnya, cikgu? Okey, untuk seterusnya kan mestilah dah diterang-terangkan, mestilah cikgu nak uji Aiman. Okey. Nak tahu kefahaman Aiman ni, kan. Okey. Cuba tengok dekat sebelah tu. Okey, ada kuis pengukuhan. Kuis pengukuhan mengenai kepentingan pengawetan makanan. Okey, cikgu terangkan dulu apa yang Aiman nak kena buat. Okey, arahan dia apa dia, Aiman? Boleh tak tolong baca? Okey, arahannya adalah kuis pengukuhan kepentingan pengawetan makanan. Arahan, tandakan tempat yang betul. Okey, di situ ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Okey, ada kotak betul atau salah. Jadi cikgu minta Aiman baca dan Aiman tanda mana satu, betul ke salah pernyataan tu. Aiman baca dan jawab. Boleh? Baik, cikgu, boleh. Boleh. Yang pertama, menyebabkan pembaziran makanan. Jadi saya rasa kita dapat menjimatkan sebenarnya. Jadi jawapannya adalah salah. Okey, jawab dulu. Okey, saya jawab dulu, cikgu. Dan yang kedua, tandakan tempat yang betul. Saya tanda naik ke, cikgu? Tik je, tik. Okey. Okey. Dan seterusnya, kita jawab soalan yang kedua, makanan tahan lebih lama. Betul, cikgu? Okey, tak apa, Aiman jawab dulu. Jawab dulu. Dan seterusnya, yang ketiga, mengelakkan pembiakan bakteria. Betul. Dan yang seterusnya, yang keempat, makanan mudah disimpan. Betul. Dan yang kelima, tidak dapat menikmati makanan dari negara luar. Jawapannya salah. Okey. Baik, cikgu. Okey, terima kasih, Aiman. Jawab soalan kuis. Okey, murid-murid pun sama-sama yang di rumah tengok juga soalan ni, sama-sama jawab. Sekarang kita semak betul tak Aiman kita menjawab. Okey, yang pertama, pernyataannya menyebabkan pembaziran makanan.
tadi cikgu kata bila dah diawet makanan, senang simpan kan. Patutnya Dia tak adalah membazir. tidak adalah membazir kan. Makanan tu tahan lebih lama tak adalah membazir, betul tak? Jadi salah. Pernyataan ni salah. Jadi jawapan Aiman betul. Okey. Yang kedua, makanan tahan lebih lama. Aiman jawab betul. Memang betul pun. Makanan tu akan tahan lebih lama. Okey. Yang ketiga, mengelakkan pembiakan bakteria. Pun betul. Itu kepentingan pengawetan makanan. Okey. Aiman jawab betul. Okey, bagus. Yang keempat, makanan mudah disimpan. Pun betul. Kepentingan pengawetan makanan sebab dah dibotolkan, ditinkan cantik-cantik, mestilah makanan tu mudah disimpan. Okey, yang paling akhir, yang kelima, tidak dapat menikmati makanan dari negara luar. Pengawetan makanan ni menyebabkan kita tak dapat nak menikmati makanan dari negara luar. Salah lah kan. Sebabnya dah diawet, supaya menjadi tahan lebih lama, walaupun jarak yang jauh, kita dapat menikmati makanan dari negara luar. Okey. Jadi 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul, semua betul. Memang bagus Aiman. Jadi cikgu nak bagi ganjaran. Cantiklah. Apa ganjaran cikgu? Okey, ganjarannya. Okey, ambil dalam kotak tu. Dalam kotak ni cikgu? Wow. Okey. Ada bintang lagi lah cikgu? Ada bintang lagi. Boleh saya lekatkan? Boleh. Okey, lekatkan di carta ganjaran Aiman. Baiklah cikgu. Tapi saya ada satu soalan lah cikgu nak tanya kat cikgu. Boleh ke? Boleh. Saya pernah makanlah orang kata kari ayam di dalam tin cikgu. Okay. Saya pun tertanya-tanya juga macam mana proses pengetinan kari ayam tu cikgu. Okey kan. Tadi kari ayam dalam apa tadi? Aiman cakap dalam tin. Okey, tadi kita dah sentuh proses pengetinan yang ada 4 langkah tadi. Itulah langkah-langkah dia. Yang pertama, makanan tu perlulah dimasak dahulu kan. Okey, kemudian dimasukkan ke dalam tin. Okey. Yang kedua, kemudian makanan tu akan dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi selama 20 minit. Yang ketiga, barulah makanan tu akan dipatri dengan penutupnya. Ditutup dalam bekas kedap udara untuk apa? Untuk buang semua udara bagi mengelakkan mikroorganisma tu ada. Dan last sekali barulah kita label dan simpan untuk dipasarkan. Okey, baik cikgu. Jadi kita dapat tahan barang ni dengan satu tempoh yang cukup lama cikgu kan. Tapi macam mana kita nak tengok benda ni dah rosak ke belum ke? Kita boleh tengok tarikh luput ke macam mana cikgu? Okey, betul. Bagus soalan Aiman. Kan? Okey. Makanan ni, adakah makanan yang dalam tin dan botol ni akan tahan selama-lamanya? Aiman jangan salah faham. Pengawetan makanan ni pun dia punya maksud di mula-mula tadi yang cikgu terangkan pun untuk menghalang dan melambatkan proses pertumbuhan mikroorganisma tu kan. Bukannya maksudnya selama-lamanya makanan tu boleh tahan lebih lama. Dia akan ada tarikh luput dia. Jadi kan kalau di sini cikgu tengok kalau kita nak beli makanan, tengok dekat botol, biasanya dekat penutup. Atau cuba Aiman ambil yang tu. Tengok ada tak tepi tu penutup dia. Ada tarikh luput. Ni. Di situ tarikh luputnya. Okey. Di situ tarikh luputnya. Maksudnya kita kena boleh guna produk ni sehingga sebelum tarikh tu. 10 hari bulan 11 2023. Jadi sekarang boleh guna lagi tak? Boleh lagi lah cikgu. Bagus Aiman. Cuba tengok yang tin tu pula. Ada tak tarikh luput ni? Baik cikgu. Macam saya tengok kan kalau saya pergi ke kedai kan, kadang saya nak beli makanan yang berada dalam tin. Tapi tiba-tiba tengok tin tu kemik lah cikgu. Mak saya kata kalau yang kemik ni tak boleh ambil. Boleh jadi dia dah terbuka sikit ke macam mana cikgu? Okey, betul. Kalau kita pergi ke pasar raya, ke pasar ke untuk membeli barang-barang dapur terutamanya makanan, kan? Kita mesti jadi pengguna yang bijak, kan? Okey, yang pertama tengok tarikh luputnya. Yang kedua tengok keadaan fizikal produk tersebut. Kalau dah kemik, betul Aiman cakap tadi, kan? Kemungkinan tin tu boleh menyebabkan ada terbuka sikit ke, menyebabkan udara boleh masuk. Itu yang kita jangan ambil kalau tin tu sudah kemik. Takut
menjejaskan kualiti makanan tersebut. Jadi cikgu, kalau saya pergi ke kedai nanti, kan, saya nak pilih makanan yang dalam tin ni cikgu, cikgu boleh bagi sikit tips tak? Mungkin saya nak kena tengok belik dulu ke, apa yang perlu saya lihat pada tin ni? Cikgu boleh bagi tips sikit? Okey, yang pertama, bila kita nak beli makanan-makanan yang diawet ni, yang pertama, okey, kita kena tengok tarikh luput. Betul. Yang kedua, tengok fizikal, keadaan fizikal produk tersebut, kan, sama ada pecah ke, kemek ke, kan. Kalau itu elakkan. Kita kan ada pilihan, kita ambil yang lagi elok. Okey. Baik cikgu, terima kasih kepada cikgu. Jadi murid-murid sekalian, kalau pergi ke kedai tu jangan terus ambil masuk dalam bakul. Kita kena pilih dulu. Sebab nanti kalaulah makanan tu dah rosak, kan sakit perut nanti cikgu, kan. Baik murid-murid, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini. Banyak lagi perkongsian yang akan cikgu berikan kepada kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Wow, nampak gaya atas meja kita ni macam kita nak buat satu aktiviti, cikgu. Apa sebenarnya yang kita nak buat hari ini, cikgu? Okey, tadi cikgu ada bagi tahu dekat Aiman, pengawetan makanan. Ya. Pecah kepada dua, iaitu pengetinan dan juga pembotolan. Okey, pernah dengar tak penjerokan? Penjerokan ni macam kita makan yang buah tu, cikgu. Jeruk buah. Jeruk buah. Kan? Okey, jadi yang ada depan kita sekarang ni, cikgu nak buat penjerokan. Aiman tahu tak, penjerokan ni pun merupakan salah satu proses pengawetan makanan. Untuk bagi makanan tu tahan lebih lama. Contoh makanan yang dijeruk seperti macam Aiman kata tadi, buah, kan? Nanas, buah mangga. Telur masin pun kaedah penjerokan. Okey, tengok. Okey, penjerokan buah mangga. Jadi aktiviti kita hari ini, cikgu nak ajak Aiman untuk buat penjerokan buah mangga. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, cikgu ada buah mangga. Ya. Okey, seterusnya garam dan juga gula, sikit kapur makan. Okey, ini cikgu bagi tahu dekat Aiman, okey. Buah mangga yang direndam semalaman dengan air garam dan juga kapur makan. Nak buat jeruk ni, mula-mula kita kena rendam dulu dengan air garam dan sedikit kapur makan. Kapur makan, Aiman. Okey, ni dah cikgu dah rendamlah semalaman. Daripada malam sampai pagi. Ya, betul. Okey, kemudian kita buang air tu, kita toskan. Okey, jadi hanya ambil dia punya ni, buah mangga saja. Wow, tengok pun dah sedap dah, cikgu. Okey. Seterusnya, okey. Ni Aiman. Apa ni, Aiman? Okey, yang tu nampak macam minyak masak lah, cikgu. Minyak masak ke? Okey, Aiman. Okey, ini air. Air dalam ni ada garam dan juga gula. Bukanlah minyak masak. Bukan minyak masak. Okey, kenapa dia warna kuning tu? Sebab cikgu letak sedikit warna kuning. So nampak berseri sikit kita punya jeruk mangga. Baik. Okey. Jadi kaedah dia, kaedah dia senang saja buat jeruk mangga. Nanti Aiman boleh buat lepas ni. Ni kawan-kawan kita kat rumah boleh buat, cikgu? Ya, betul. Bahannya sangat senang, kan? Okey, cikgu letak sini bahan-bahan dia. Okey. Okey, lepas tu dia tak boleh terus buat, dia kena rendam dulu semalaman dengan air garam dan juga kapur. Esoknya baru kita boleh campurkan dengan air gula. Okey. Boleh? Air gula dan sikit juga garam. Kalau tak nak isi pewarna pun tak apa. Okey. Jadi mula-mula, Aiman, okey. Kita masukkan dulu mangga kita ni, buang dulu air rendaman semalam, masukkan ke dalam botol. Terpulang pada Aiman, nak banyak mana, kan? Okay. Kalau Aiman suka masam-masam sikit, kurangkanlah air gula dia tu. Okey. Cikgu masukkan semua, Baik, cikgu. Maknanya tadi kita dah rendam semalaman dan kita letakkan dalam bekas ni pula, cikgu. Ya, betul. Air rendaman semalam, buang. Buang? Buang. Tak boleh pakai dah? Tak boleh pakai dah. Okey. Okey. Jadi yang ni cikgu kata, kacau air bersama
gula, Air, gula, garam. Sikit garam. Gula yang banyak. Kan? Okey, lepas tu letak sedikit pewarna kuning lah, nak suruh nampak berseri sikit. Kalau tak nak pun tak apa, Aiman. Okey. Jadi, air ni kacau sikit, Aiman. Okey. Air gula ni bagi dia larut sebati. Okey, senang je. Kemudian tuang ke dalam botol. Oh, lah cikgu nampak warna kuning. Kan? Nampak dia macam dekat kedai, dekat pasar-pasar jual jeruk. Kan? Okey. Seterusnya, tutup. Okey. Tutup. Dah. Dah siap, tapi belum boleh makan lagi. Dah siap untuk ni. Okey, jadi kita tunggu dulu 2 hari boleh makanlah. 2 hari dah, paling cepat 2 hari boleh makan. Kan, kalau Aiman suka masam-masam, esok pun dah boleh. Tapi kalau nak rasa manis-manis sikit, biar lama sikit. Okey, baik cikgu. Letak dalam peti sejuk. Lagi tahan lama cikgu Ya, betul. Lagi sedap sejuk makan. Jadi dah siap jeruk mangga kita. Dah siap cikgu. Itu saja. Senang tak, Aiman? Senang cikgu. Okey. Jadi saya pun rasa macam teruja ni cikgu. Saya pun nak cuba juga macam mana nak buat mangga jeruk. Okey, betul. Okey, Jadi baik, sekarang cikgu nak tengok pula Aiman yang buat. Cikgu dah tunjuk dalam langkah-langkah tadi. Aiman pula yang buat. Okey, cikgu. Pertama sekali kita pakai sarung tangan lah cikgu. Ya, betul. Untuk kebersihan. Betul cikgu? Yes, betul. Dan seterusnya mangga ni dah pun cikgu dah tulis kat sini. Buah mangga yang direndam semalaman, air garam tambah kapur makan. Ya, bukan betul. kapur tulis cikgu Betul. Okey. Kapur makan. Dan seterusnya kita sediakan bekas pun cantik cikgu, bekas raya ni. Dan kita masukkan buah mangga ni, kita masuk ke semuanya ke dalam ni cikgu. Ya, betul. Baik, dia boleh ke kita padat-padatkan, tak kisah cikgu? Tak kisah, tak apa. Cumanya air larutan gula untuk rendam dengan jeruk ni biarlah sama rata dengan buah mangga tu. Oh, dia sama rata? Sama rata ataupun sikit-sikit. Maksudnya ni okeylah ni. Okeylah tu. Okeylah tu. Maknanya dia boleh orang kata apa, dia tenggelam lah dalam air tu. Ya, betul. Tak ada sukatan yang tertentu. Cumanya kita buat ikut sesedap rasa kita kan. Ikut sedap rasa kita. Sukalah cikgu bila cikgu buat warna kuning tu, dia nampak meriah sikit. Orang kata kita punya buah tu kan. Ya. Baik. Okey, Aiman. Lepas tu apa nak buat lepas tu? Seterusnya, kita kena letak air ni. Tapi sebelum tu, cikgu bagi tahu tadi kena kacau dulu. Ya, betul. Kenapa nak kena kacau tu? Kenapa ni cikgu? Mungkin air, nak bagi sebati kot. Betul. Air bercampur dengan garam dan juga gula. Kita nak suruh larutan tu sebati. Tak adalah gula tu ada lagi kan, nak suruh gula tu hancur. Kan nanti kan ada nampak lagi gula-gula. Nak suruh biarlah nampak sebati. Bila campur dengan buah mangga tu pun nampak cantik je tengok kan. Dia kena air panas ke air sejuk ke, tak kisah cikgu? Air panas. Sebabnya kita nak cepatkan larutan tu ke Aiman. Kan kalau macam kita buat air panas kan. Nak suruh cepat gula tu larut, mestilah pakai air panas. Kan jadi bila guna air panas tu, Aiman biar dulu sekejap kat luar. Kan biar dulu sejuk, barulah kita tuang. Baik cikgu. Boleh saya tuang sekarang cikgu? Boleh. Okey. Dan kita tuang air ni, maknanya kalau kita tak letak pewarna pun boleh lagi cikgu Boleh. Okey. Dan kebiasaannya cikgu kalau macam jeruk-jeruk macam ni, berapa lama agak-agaknya dia boleh bertahan cikgu? Dalam cikgu rasa dalam macam sebulan dalam peti lagi tahan lebih lama. Yelah, bubur dalam peti ais cikgu ya. Lepas tu kita kena tutup dengan rapi lah. Tutuplah dengan okey. Tu dah siap dah jeruk Aiman. Okey cikgu, ni sebotol RM1 ni cikgu. Okey, baiklah cikgu. Ni di antara cara untuk kita nak bagi buah tu tahan lama. Kalau tidak 2-3 hari dah lebam dah cikgu kan. Betul. Kan siapa yang suka makan jeruk ni kan inilah cara penunjukkan makanan pun tahan lebih lama. Lebih lama. Sedap dimakan dan tahan lebih lama. Okey. Baik. Okey, jadi dah selesai dah kita punya proses penjerukan buah mangga. Okey, baik cikgu. Saya dah buat dengan baik ni cikgu. Ada ganjaran ke untuk saya cikgu? Biasa tak tinggal ganjaran kan? Mesti nak ganjaran. Okey, tapi mestilah cikgu bagi ganjaran untuk murid cikgu yang dah susah-susah buat bagus-bagus, mestilah ada ganjaran. Okey, Aiman tengok dalam kotak misteri tu. Ada tak ganjarannya? Ada satu lagi lah bintang cikgu. Okey, tampal di carta ganjaran Aiman. Jadi saya mewakili murid-murid kita di rumah pun dapat juga orang kata ganjaran, dapat buat sama-sama dengan cikgu tadi kan. Baiklah. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, apa lagi yang boleh kita kongsikan? Okey, seterusnya. Okey. Imbas maklumat. Kita dah
ke penghujung pembelajaran kita dah ni Aiman. Okey, tadi masa awal tadi cikgu jelaskan kita ada 3 apa yang kita akan dapat dapatan kita hari ini. Okey, kita dapat apa maklumat mengenai makanan yang dibotolkan dan juga ditinkan. Okey. Okey, kita tengok sini pengawetan makanan. Okey. Ada 2 kaedah pengetinan dan juga pembotolan. Okey. Tadi yang pengetinan, contoh makanan pengetinan apa dia tadi Aiman? Kita ada jagung, cikgu. Jagung, bagus. Pembotolan? Kita ada sos cili. Bagus. Okey, seterusnya kita pergi pula yang kedua, proses pengawetan. Cikgu dah terangkan langkah-langkah proses pengawetan untuk pengetinan dan juga pembotolan. Kalau Aiman ingat, pengetinan ada 4 langkah kan tadi, yang pembotolan ada 6 langkah. Betul. Okey. Dan seterusnya kepentingan pengawetan makanan. Okey. Untuk apa makanan tu diawet? Okey, untuk makanan tahan lebih lama, makanan mudah disimpan, mengelakkan pembaziran, sumber makanan tu berterusan, mengelakkan pembiakan bakteria, memudahkan penghantaran makanan dan juga dapat menikmati makanan dari negara luar. Okey, jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Kalau Aiman nak tahu, cikgu dah rangkum dalam carta ni. Okay. Banyak adalah kelebihan cikgu. Maknanya kita bila tinkan, kita botolkan, sebenarnya dia mengajar kita satu perkara cikgu kan, iaitu nak ajar kita bersih. Betul ke cikgu? Betul kan, nak ajar kita bersih. Jadi bila tak ada kita pergi beli, selama ni kan macam Aiman kata, pergi pasar, ambil je tin makanan botol, tak pernah terfikir macam mana proses tu kan. Proses tu. Rupanya macam ni proses. Kebersihan sangat dititik beratkan bila kalau Aiman tengok kan, dipanaskan makanan tu, dah ditin, dipanaskan lagi dengan suhu yang sangat tinggi. Lepas tu dimasukkan dalam bekas kedap udara untuk mengelakkan udara ada. Kenapa? Sebab tak nak mikroorganisma hidup dalam tu. Bila ada mikroorganisma tu menyebabkan nanti pembiakan mikroorganisma akan berlaku. Sedap pula tengok jeruk dan cikgu. Jeruk ni boleh untuk buah saja ke ataupun benda-benda lain pun boleh dijerukkan cikgu? Okey, tadi cikgu kata telur masin pun boleh dijerukkan kan? Telur masin. Aiman suka tak makan telur masin? Saya sukalah cikgu. Okey. Jadi ini di antara orang kata carta ataupun kita imbas maklumat yang telah kita pelajari pada hari ini cikgu. Ya, betul. Okey, mungkin ada tak lagi pesanan daripada cikgu dalam kita nak memilih barang ataupun dalam kita nak melihat produk-produk kita sama ada botol ataupun tin? Ada tak nasihat daripada cikgu? Okey, nasihat cikgu lah. Ini tips lah, sebab bukan untuk murid-murid saja, untuk cikgu juga sebab kita ni semua pengguna kan. Jadi kita mesti nak yang terbaik kan. Jadi tadi kalau tips untuk membeli barang-barang yang diawet ni, yang paling penting tengok tarikh luput. Tengok tarikh luput. Jangan makan yang makanan yang dah tamat tarikh luputnya kan. Nanti jadi apa Aiman kalau kita makan? Nanti sakit perut cibit nanti. Betul, sakit perut kan. Boleh keracunan makanan. Bahaya Aiman Okey, tengok tarikh luput. Okey, kemudian tengok keadaan fizikal produk tu kan. Dan mesti dalam keadaan yang baik. Tak kemik, tak ada pecah-pecah sikit ke. Ambil yang terbaik sebab kita ada kuasa untuk memilih kan. Okey. Jadi sekarang ni cikgu rasa kalau murid-murid nanti kalau pergi pasar raya dah tahu dah. Ni makanan di sini dah tahu dah kan. Macam ni proses-prosesnya kan, kena jaga kebersihan lah kan. Sebabnya proses makanan ni memang dititik beratkan sangat pasal kebersihan. Itu yang paling penting cikgu. Bagaimana dengan penilaian keseluruhan pada saya lah cikgu, murid cikgu kan? Okey Aiman. Jadi cikgu nak buat penilaian untuk Aiman. Kita tengok carta ganjaran Aiman ni. Kan banyaknya bintang dia dapat Okey, kita tengok. Okey. Dapat mengenal pasti makanan yang ditinkan dan juga makanan yang dibotolkan. Jadi kita tengok proses Aiman. Ada bintang tak? Ada. Okey, maksudnya Aiman faham untuk topik yang tu. Okey, yang kedua, dapat menyatakan proses pengetinan makanan. Pun ada bintang. Bagus Aiman kan. Maksudnya Aiman dapat memahami apa yang cikgu pelajari, cikgu ajar hari ini kan. Okey. Seterusnya, dapat menyatakan proses pembotolan makanan. Pun ada bintang. Okey. Yang terakhir, dapat mengenal pasti kepentingan pengawetan makanan. Tadi Aiman dah buat kan? Apabila Aiman baca pernyataan betul salah, Aiman dapat beza. Kan? Yang mana betul, yang mana salah. Jadi bila cikgu tengok semua ada bintang, jadi cikgu ada bagi satu lagi ganjaran. Apa tu cikgu? Ganjaran untuk keseluruhan sebab Aiman dapat memahami
apa yang cikgu ajar. Sedikit Aiman dapat tangkap apa dia yang kita pelajar hari ini. Betul tak? Betul, cikgu. Okey. Oh, Jadi okey. Aiman tengok situ. Ada apa ya? Wow, ada buku lah, cikgu. Okey, jadi ini ganjaran untuk Aiman sebab dia dapat semua bintang di carta ganjaran dia. Okey, baik cikgu. Untuk apa yang kita belajar pada hari ini, di mana kita nak dapat sumber-sumber ni, cikgu? Okey, kita akan mendapat sumber-sumber yang kita pelajari ini daripada sumberku. Ya, maknanya kalau kita tengok dekat bawah tu pun ada link yang kita paparkan untuk murid-murid dapatkan bahan pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syam kerana memberikan ilmu kepada kita pada hari ini. Nanti murid-murid boleh buat dekat rumah tau. Ajak mak ayah sekali dan juga adik-beradik lain. Jadi kita nak undurkan diri. Saya Aiman Sufian Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.